Buletin 1.34 Mac 2020 bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. Dewan Rakyat akan mula bersidang pada 18 Mei. Isteri Da'i Farhan didakwa menipu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan Rakyat yang sepatutnya bermula 9 Mac ini ditunda kepada 18 Mei depan. Ia dimaklumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dalam satu kenyataan hari ini setelah menerima surat pemakluman yang ditandatangani Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Majlis. Majlis Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-14 akan disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 18 Mei. Ia akan bersidang selama 15 hari hingga 23 Jun. Manakala mesyuarat kedua bersidang selama 17 hari bermula 27 Julai hingga 27 Ogos. Mesyuarat ketiga pula akan bersidang 36 hari mulai 28 September hingga 26 November. Ketetapan tarikh berkenaan adalah selaras dengan Peraturan 11/2 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Notis panggilan mesyuarat akan dikeluarkan kepada semua ahli dewan. Dipersilakan Syahibul Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan untuk membacakan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir membayangkan negeri itu bakal menjadi negeri pembangkang dengan mengekalkan status quo ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Jelasnya belum ada sebarang perubahan dalam struktur pentadbiran negeri itu yang menyaksikan kerajaan dipimpin Pakatan Harapan dengan kerjasama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Buat masa ini, kita masih lagi kukuh sebagai sebuah kerajaan negeri. Selagi tidak ada seorang pun adun-adun daripada PH dan Bersatu yang melompat ke belah sana, maka kita mempunyai bilangan yang cukup. Kita ada 19/1 iaitu seorang speaker, jadi majoriti kita masih lagi 3. Dan saya harap kalau ini dapat dikekalkan, maka Kedah akan berbeza berbanding dengan negeri-negeri yang lain yang telah pun tumbang ke kerajaan baru Perikatan Nasional. Beliau ditemui media sebaik tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Alustar dari Ibu Negara malam tadi. Kerajaan Negeri Kedah dipimpin Pakatan Harapan dan Bersatu dengan komposisi 19 kerusi DUN, manakala pembangkang yang diwakili PAS dan UMNO 17 kerusi DUN. Dalam pada itu, mesyuarat Ahli Majlis Kerajaan Negeri Esko Kedah yang diadakan di Wisma Darul Aman Alustar bermula pada jam 10 pagi tadi terus menjadi tumpuan. Ia berikutan ketika ini hanya Kedah masih di bawah Pakatan Harapan meskipun Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah bertindak keluar daripada pakatan itu di peringkat pusat. Mesyuarat dipengerusikan Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Mahathir dan difahamkan ia dihadiri semua Esko termasuk dari Amanah, DAP dan PKR. Satu sidang media dijangka diadakan sejurus selepas mesyuarat berkenaan. Pembentukan Kerjasama Perikatan Nasional menyaksikan beberapa negeri yang sebelum ini di bawah pentadbiran Pakatan Harapan turut tumbang. Dalam pada itu, PKR Sabah kekal menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal untuk terus menerajui kerajaan negeri itu. Pengerusinya Datuk Christina Liu mengulangi pendirian parti ketika menjawab dakwaan menyatakan pemimpin parti itu menimbulkan keraguan mengenai kerajaan yang dipimpin warisan. Tegas PKR Sabah, sokongan itu dibuat demi kepentingan kemajuan dan pembangunan yang lebih besar untuk Sabah. Selain prestasi Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal yang telah membuktikan komitmennya sebagai Ketua Menteri Sabah sejak 21 bulan yang lalu, PKR mempunyai 3 kerusi DUN di Sabah. Pemberian permit import AP akan diteruskan di bawah Dasar Automotif Negara 2020 NAP 2020 namun bakal melalui syarat dan proses yang lebih ketat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia MARI, Datuk Madani Sahari,
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bakal melaksanakan mekanisme yang lebih baik dalam memastikan hanya syarikat layak mendapat manfaat. So now the MITI has already established a system whereby the evaluation of new open AP applicants, the evaluation is now very strict. You know, there is a lot of criteria for them to meet, number one, and number two, the audits are being now done by MITI is very rigorous. To make sure that it's not, once you are an open AP holder, it's not systematic that you will be receiving AP in a structured manner. So it's based on the audit. Terdahulu berlangsung sesi taklimat berhubung prestasi otomotif 2019 dan prospek 2020. Tahun lalu secara keseluruhan, sektor ekspor bagi industri otomotif meningkat kepada RM15.45 bilion. Jumlah industri TIV juga meningkat kepada 604,287 unit. Bagi tahun ini, mari mengunjurkan TIV mencecah 610,000 unit. Dari segi ekspor komponen pula, nilainya diunjur menyumbang RM16 bilion. Isteri juara program DAI musim kedua dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menipu seorang wanita, Nur Ainul Naqim Muhammad Razi, 40 tahun, yang juga isteri kepada Nik Ahmad Farhan Nik Muhammad, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Wong Chai Siap. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh pada 21 Disember 2017 hingga 26 Februari 2018 bertempat di Taman Keramat Wang Semaju memperdaya Nur Siha Ala, 48 tahun, untuk menyerahkan wang berjumlah RM10,050 bagi sijil halal dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan untuk produk miliknya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Kejaksaan kerana menipu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 10 tahun dengan sebat serta denda. Magistrate memerintahkan tertuduh membayar jaminan RM4,000 dan menetapkan 3 April ini untuk serahan dokumen. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Klang pagi tadi atas pertuduhan memperdaya seorang mangsa hingga sanggup membayar RM7,000 bagi mendapatkan gelaran darjah kebesaran Datuk Seri dari Istana Perak yang tidak wujud. Tertuduh K. Tangeshwaran, 26 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu pada 11 Februari lalu. Siasatan polis mendapati mangsa seorang lelaki tempatan yang terpedaya dengan tawaran itu telah membuat bayaran RM7,000 ke dalam akaun tertuduh. Selepas menyedari ditipu, mangsa membuat laporan polis pada 21 Februari lalu. Hasil siasatan mendapati tertuduh menggunakan gelaran Datuk Seri bagi meyakinkan mangsa selain menjanjikan allowance setiap bulan sebanyak RM15,000. Suspek ditangkap pada 25 Februari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Kejaksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dengan sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Roslizi Sulaiman membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 dan menetapkan sebutan semula kes pada 27 April lalu depan. Kebakaran di hutan simpan kekal Kuala Langat Selatan Selangor dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka yang dilakukan berhampiran kawasan pertanian haram. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Razam Khamis berkata, lebih 50% kawasan yang terbakar dapat dipadamkan. Ikuti laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Beberapa kaedah dilakukan oleh pihak bomba dalam mengawal kebakaran di kawasan terbabit. Ini termasuk mengorek parit, memisahkan hutan yang terbakar dengan kawasan yang belum terjejas. Sekarang ni kita mempunyai sebanyak 10 eskavator yang berada di 6 kompamen untuk melaksanakan tugas-tugas membuat saliran parit untuk fire break bagi menghalang api daripada terus merebak. Katanya antara kesukaran yang dihadapi oleh bomba dalam mengawal kebakaran di kawasan terbabit adalah sumber air yang terhad kerana lokasi di pinggir hutan. Selain itu, cuaca panas dan berangin menjadi faktor api merebak pantas ke kawasan lain.
Sehingga hari ini, lebih 50 hektar kawasan hutan simpan kekal Kuala Langat Selatan terjejas akibat kebakaran yang berlaku. Dan ketika ini, anggota bomba telah melakukan direct attack, iaitu kaedah konvensional biasa untuk memadam kebakaran. Selain itu, beberapa aset strategik turut digerakkan, antaranya pesawat CL415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah digerakkan untuk melakukan proses waterbombing. Setakat ini 2 pesawat diterbangkan dan membuat lebih 50 pemadaman di kawasan yang terbakar. Manakala dianggarkan lebih 285,000 liter air digugurkan meliputi kawasan seluas 15,000 kaki persegi. Bagi pihak FMM, jangkaan kita 5 hari, tapi jika masih berlaku kebakaran, mungkin tempoh akan dipanjangkan untuk penggunaan pesawat. Operasi memadam kebakaran di hutan simpan kekal Kuala Langat Selatan disertai 93 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat sekitar Lembah Kelang. Beberapa anggota agensi lain turut membantu proses pemadaman. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Adun Seberang Jaya dari PKR Dr. Afif Bahardin meletak jawatan sebagai Esko Kesihatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang berkuat kuasa hari ini. Peletakan jawatan itu dimaklumkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow dalam satu pertemuan kira-kira jam 8.15 pagi tadi. Dr. Afif bagaimanapun masih kekal sebagai Adun Seberang Jaya. Peletakan jawatannya diterima dalam mesyuarat Esko yang bersidang pagi tadi dan akan dimaklumkan kepada Yang di-Pertua Negeri. Kekosongan kerusi Esko berkenaan akan diisi dalam waktu terdekat. Dr. Afif dijangka akan mengadakan sidang media petang ini. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor mengesahkan menerima maklumat mengenai kehadiran seekor harimau belang di sebuah ladang tanaman. Pengarah Perhilitan Salman Sa'ban berkata pihaknya bercadang untuk menangkap harimau terbabit. Ia berikutan faktor keselamatan pekerja dan harimau itu sendiri. Katanya habitat haiwan berkenaan mungkin terganggu dan sukar mencari makanan. Harimau berkenaan dilihat tidak bertindak agresif terhadap orang awam. Tambahnya, hikmat nasihat kepada pihak ladang turut diberikan supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan paparan visual. Usaha Doktor Veterina mengeluarkan tuala berukuran 3 meter dari ular sawah di Gelar Monty di Sydney, Australia. Saya Adun Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.